Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada hari ini, cikgu akan sambung perbincangan daripada cikgu sebelum awak ni. Jadi, kita akan bincangkan subtopik yang terakhir dalam bab 7 iaitu prinsip keabadian tenaga. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam sains KSSM bagi tingkatan 3. Standard pembelajaran iaitu apa yang perlu pelajar capai. Di akhir video ini, yang pertama pelajar boleh menerangkan dengan contoh prinsip keabadian tenaga dan yang kedua adalah pelajar boleh menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. Mula-mula sekali kita tengok apakah itu tenaga. So, tenaga merupakan keupayaan untuk melakukan kerja. Mengikut prinsip keabadian tenaga, tenaga ada 3 sifat. Yang pertama, dia tidak boleh dicipta, dia tidak boleh dimusnahkan, sebaliknya dia boleh berubah-ubah bentuknya. Kita pernah belajar dulu masa tingkatan 1 perubahan bentuk tenaga. Contohnya tenaga boleh berubah daripada kepada tenaga cahaya, kepada tenaga haba, tenaga cahaya, kepada tenaga kimia dan sebagainya. So itu merupakan dia mematuhi prinsip keabadian tenaga di mana tenaga tidak boleh dicipta, dimusnah tetapi dia boleh berubah bentuk. Sistem ayunan seperti sistem ayunan bandul ringkas dan sistem ayunan spring sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti ataupun tenaga keupayaan kenyal kepada tenaga kinetik mengikut prinsip keabadian tenaga. Mengikut prinsip keabadian tenaga dalam sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga dan jumlah tenaga dan tenaga keupayaan dan tenaga kinetik adalah mala. Maksudnya perubahan itu perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik ataupun tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan, jumlah tenaganya tidak berubah. Dia mala, iaitu tetap. Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai prinsip keabadian tenaga, kita boleh tengok contoh ayunan bandul ringkas. So, bandul ringkas ini terdiri daripada ladung yang dihayun pada sesuatu titik. Dalam rajah ni, ladung dilepaskan daripada titik X. Kemudian ladung bandul tadi akan berayun kepada titik Y, titik Z, kembali ke titik Y dan titik X. Dalam sistem ini, yang perlu kita tekankan adalah pengetahuan kamu mengenai tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti. Cikgu gunakan istilah TUG dan juga tenaga kinetik. Okey, tenaga keupayaan graviti ni adalah tenaga yang dimiliki oleh suatu benda yang berada pada kedudukan yang tinggi lah. Contohnya seperti ladung pada kedudukan X. Manakala tenaga kinetik pula adalah tenaga yang dimiliki oleh sesuatu yang bergerak. Contohnya bila bandul ini dihayun, maka dia mempunyai tenaga kinetik. So, yang penting di sini adalah kamu tahu di manakah tenaga keupayaan graviti dan juga tenaga kinetik berada pada keadaan maksimum dan juga minimum. Okey. So, sebab sifat dia ni berbalik. Kalau tenaga keupayaan tinggi, okey, kalau TUG tinggi, maka TK akan jadi rendah. Kalau TUG rendah, TK akan jadi tinggi. Macam tu. Sebab dia perubahan bentuk dia daripada TUG kepada TK. Dia berubah-ubah bentuk. Jadi kalau satu tinggi, satu rendah. Ada tak masa dia jadi sama? Ada waktu di pertengahan antara pertukaran daripada TUG kepada TK lah. Okay. So dalam kes ini, dalam kes bandul ini, pada titik X, TUG dia adalah yang paling tinggi. Sebab dia paling tinggi. Dekat sini, kedudukan X paling tinggi berbanding Y. Dia sama juga kedudukan dengan Z. So, Z pun TUG dia adalah tinggi. Manakala, kalau TUG dia tinggi, maksimum kita panggil dia maksimum lah. So, TK dia, tenaga kinetik dia akan rendah. Okay, begitu juga dengan titik Z. TK dia akan jadi rendah. So, dia berbeza dengan Y.
Y di sini adalah kedudukan paling rendah di antara X dan Z. Jadi TK dia adalah, TUG dia adalah yang paling minimum. Manakala TK dia, tenaga kinetik adalah paling tinggi. Maksudnya di sini adalah pada titik Y ni, ladung berada keadaan paling laju. Mempunyai hal laju yang tinggi. Okey. So, apa pula yang berlaku pada 1, 2 dan 4? So, 1 ini sama dengan 3. Di mana tenaga keupayaan graviti dia menurun. Manakala tenaga kinetik dia meningkat. Okay, sebab dia semakin laju. 1 dia akan jadi semakin laju. Begitu juga dengan 3. 3 pun akan jadi semakin laju. Tapi untuk 4 dan juga 2, dia mendaki ke atas, jadi dia semakin perlahan. So, kalau semakin perlahan, confirm yang paling pasti adalah tenaga kinetik berkurang. Jadi, bila tenaga kinetik berkurang, tenaga keupayaan graviti akan meningkat. Okey? Untuk contoh yang kedua, kita boleh tengok ayunan spring terbeban. Okey? Dekat dalam sini kita ada spring yang disangkutkan dengan beban. So, bila spring ini disangkutkan dengan beban, dia akan jadi terregang. Spring yang meregang dan juga spring yang dimampatkan, dia mempunyai tenaga. Iaitu kita panggil sebagai tenaga keupayaan kenyal. Dalam istilah ni, cikgu gunakan istilah TUK, kenyal. Okey. Dan apabila spring itu yang diregang ataupun spring yang dimampatkan, apabila kita tarik spring dan kita lepaskan, spring akan bergerak. Maka spring akan mengandungi tenaga kinetik. Sama juga macam tenaga keupayaan graviti tadi. Dia bersifat berbeza dengan tenaga kinetik. Kalau TUK tinggi, TK akan jadi rendah. Kalau TUK rendah, TK akan jadi tinggi. Okey. So, dalam kes ini, Y ini merupakan titik keseimbangan. Okey. So, apabila beban ditarik ke X, okey, maka pada keadaan X ini, beban pegun, iaitu dia tidak bergerak. Jadi, dia tidak mempunyai tenaga kinetik sebab dia pegun, tidak bergerak. So, kita katakan TK dia adalah minimum, rendah lah. Okey. Manakala TUK adalah pada keadaan yang tinggi. Sebab kalau kita lepaskan aja, confirm dia akan melompat. Betul? So, TUK dia adalah tinggi. Begitu juga dengan titik Z. Titik Z pun sama dengan titik X. Di mana TK dia tinggi, TUK dia rendah. Terbalik. TK dia rendah. Dia tak bergerak. TUK dia adalah tinggi. Maksimum. Okay, so pada kedudukan seimbangan kat tengah-tengah ni, spring sudah tiada lagi tenaga daripada keupayaan kenyal. So, TUK dia akan jadi minimum, rendah. Manakala tenaga kinetik dia, masa ni dia laju kan? So, tenaga kinetik dia adalah tinggi. Okey. So, perubahan itu akan berlaku berulang-ulang sampailah dia berhenti di mana semua tenaga tadi telah berubah kepada bentuk lain. Contohnya, berubah kepada tenaga haba ataupun tenaga bunyi yang dibebaskan ke persekitaran. Okey, kita tengok penyelesaian masalah numerikal iaitu yang melibatkan pengiraan. So, Raja menunjukkan pemberat Z berjisim 3 kg diletakkan di atas spring yang dimampatkan. Kemudian apabila spring itu dilepaskan, pemberat Z akan melompat setinggi 15 cm. Okey, so dia tanya tenaga keupayaan kekal, berapa tenaga keupayaan kekal yang disimpan dalam spring yang termampat itu. Jadi kalau mengikut prinsip keabadian tenaga,
dalam suatu sistem tertutup, tenaga akan berubah bentuk dengan jumlah yang sama. Jadi tenaga yang dimiliki oleh spring ini adalah sama dengan tenaga yang dimiliki oleh pemberat Z apabila dia melompat. So secara mudahnya kita katakan bahawa tenaga keupayaan kinetik spring sama dengan tenaga keupayaan graviti Z. So untuk tenaga keupayaan graviti, rumus dia adalah mgh. Di mana m tu adalah jisim. Ini m. Okey. G pula graviti itu adalah pemalar yang diberi, iaitu 10 meter saat negatif 2. Dan h adalah ketinggian 15 cm h. Tapi ketinggian mestilah dalam bentuk dalam unit meter. Dalam unit meter. Jadi dia mestilah 15 cm kita tukarkan dalam unit meter, iaitu kita bahagi 100 dapatlah 0.15 meter. Jadi kita masukkan semua dalam rumus m tadi, iaitu 3 kilo. 3 kilo darab dengan G, iaitu 10 darab dengan 0.15. So dapatlah jawapan dia adalah 4.5 Joule. So tenaga keupayaan yang dimiliki oleh spring adalah sebanyak 4.5 Joule. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua, iaitu sebuah helikopter menjatuhkan kontena berjisim 510 kg pada ketinggian 200 cm dari tanah dan minta hitung halaju kontena tersebut sebelum mencecah tanah. So kalau kita ikut macam biasa prinsip kad badan tenaga, bila tenaga berubah tu nilainya adalah sama. So dalam cerita ini kontena itu sewaktu dia tergantung di helikopter, dia mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey. So bila dia dijatuhkan, dia mempunyai tenaga kinetik. So tenaga keupayaan graviti rumus dia adalah mgh. Manakala tenaga kinetik pula adalah 1/2 mv kuasa 2. So m itu adalah jisim. Ni m jisim. Okey. G macam biasa, G sama dengan 10 meter S kuasa negatif 2. Okey. H pula adalah ini. Kita tukarkan dia daripada bentuk meter, iaitu H sama dengan 20 meter. Okey. Jadi yang kita nak cari dalam soalan ini adalah halaju. Halaju adalah V2. Jadi kita masukkan dulu nilai yang ada di dalam rumus. M tadi kita dapat 510 kg darab dengan graviti 10 meter saat negatif 2 darab dengan ketinggian, iaitu 20 meter. Yang ni pun sama juga, kita masukkan nilai 1/2. M dia adalah 510 kg. Kita darab dengan V2. Yang ini kita nak cari. Okey, jadi kita selesaikan dulu sebelah menyebelah dulu. Okey, kita selesaikan sebelah kiri. So sebelah kiri kita dah selesaikan, kita darab semua sekali, kita akan dapat jawapan 102,000. Kita salin balik semua unit yang ada kg, meter kuasa 2, S kuasa negatif 2. Okey. So yang ni pula kita akan dapat jawapan dia 255 kilogram V2. Okey. So V kuasa 2 kita pindahkan dia ke sebelah kanan daripada sebelah kiri ni di 102,000 kg M kuasa 2 S negatif 2 bahagi dengan 255 kg. So kita boleh potong unit kg, tinggallah unit M S negatif 2. Okay, cikgu sambung kat sebelah sini sikit. So V2
sama dengan 400 meter kuasa 2 saat negatif 2. So, untuk dapatkan V, kita perlu setkan ataupun punca kuasakan 400 meter kuasa 2 saat negatif 2. So, kita akan dapat jawapan dia 20 meter saat negatif 1. Okey, jadi itu adalah halaju kontena. Akhirnya contoh tadi, maka baiklah sudah video kita pada kali ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan dapat mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe, komen dan like YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.